saya nak share resipi dia sikit, tak nanti lost pula kan. Okay. So first kita kena sediakan jar dulu tadi untuk 300 gram. Kita pakai air ataupun air tapis ataupun hydrosol tadi. Okay. Masukkan propolis water base, masukkan carbomer, kita kena bagi ni lah, larut semua, baru masukkan propolis, baru masukkan TA. Kita bagi bentuk gel. The moment dah bentuk gel yang saya tunjuk tadi tu, tu saya dah buat awal lah. Bila gel tu dah siap, okay, kita masukkan terus etanol lah, sikit-sikit kita blender. Saya masukkan lavender tadi. Dah siap. Okay. Siap. Stop sharing. Jadi sanitizer tu untuk penghasilan 300 ml sanitizer lah. 1 liter. 1 liter. 1 liter. Oh. Sebab gel tu 300 gram, etanol tu 709 atau 700 gram. So akan total dapat tadi, tengok, lebih kurang lah dekat 1 liter. Sebab bila kita mix nanti etanol kan dia cepat vaporize, so tinggal sikit lah. Tapi okey lah. So kita tengok kalau rasa kita nak pekat lagi, kita kena tambah gel lagi lah. Kalau kita nak cair lagi, kita tambah etanol lagi. Bagi saya punya sukatan 30-70 tu dah cantik dah. So kita tak nak cair sangat, tak nak pekat sangat. Sebab nanti kalau pekat sangat, kita letak kat tangan dan melekit. Okay? Kalau cair sangat nanti dia terus meleleh. Okay. So next, saya tunjuk cara nak buat balm. Okay. Balm tu resepi dia saya follow dekat, ada nampak tak yang balm face A face B tu, bukan kering nanti saya akan type dalam slide. Saya letak kat slide tadi. Nanti next saya akan share dalam slide lah. Okay, saya akan buat step by step. So dalam portion tu okay, saya letak ni dulu. Okay, saya kena sediakan dua bekas Okay, bekas pertama ada beeswax, castor oil, camphor. Camphor ni kapur barus lah, nak bagi sejuk. And then bekas ketiga, okay, kita ada menthol, kejeput oil, clove oil, timer saya sikit, saya tak letak. Lepas tu peppermint. Okay, so dua ni kita kena campur masa panas tau. Jangan biar sejuk. Macam tadi saya biar sejuk, dia yang ada beeswax tu dia keras. Keras tak boleh nak ni lah. So bila kita dah campur, okay, kita kena letak sikit propolis oil punya extract lah. Okay, yang ni definitely kalau you letak madu tak boleh. Kalau letak madu nanti dia macam berketul lah, Melekit. Dia tak larut habis. So bila dah campur macam ni, okay, dia akan bentuk macam ni. You kena tuang dalam bekas cepat. Kalau tak nanti dia start keras lah. Dia pun dah start ni dah. Start keras lah. Okay. Done. Sekejap. Okay je. So tapi nak buat tu, kita nak kena cairkan dia dalam slow cooker. Memang ambil masa sikit lah. So dah habis, cuma saya nak cerita sikit apa ada nampak kan. Okay, yang ni adalah saya punya double boiler yang saya cairkan. Yang kotor sikit tu is slow cooker untuk saya buat minyak lah. Okay, yang ni compress, saya buat minyak oil compress. Yang kat belakang tu nak buat black garlic. Okay, kita buat fermentation. Yang ni sekejap, atas sikit. Okay, yang ni adalah homogenizer, saya nak buat lotion. Okay, ini adalah food dehydrator.
Yang ni saya tengah keringkan. Sekejap, saya buka. Saya tengah keringkan sancang inci 6 sancang inci. So benda yang sama you all boleh buat untuk bee bread or propolis lah. Okay. So next saya nak tunjuk, okay, first yang saya tunjuk tadi, propolis water base dengan oil base tadi tu. And then kalau perasan kat sini ada madu kristal, memang purposely dia buat kristal, okay. And then ini adalah produk makanan kawan, okay. Dia guna madu, okay. Dia cookies, dia guna madu. And then ini kunyit yang saya punya propolis. Yang ni company Orilin, okay. Dia buat bentuk tablet lah. Yang kata air madu tadi tu, madu menangis. Yang ni yang saya kata black garlic, okay. Normally orang biasa dia letak bawang putih lanang dalam madu, dia buat fermentation, memang tak best. Tak boleh langsung. So saya try buat, tak boleh makan. So saya check kat internet, ada cara buat fermentation. So kita produce black garlic. Ni kawan saya punya lah, okay. Black garlic, and then saya masuk dalam madu. Yang ni Melipoli bee bread, macam puan Faridah buat. Tapi ni dia mix kot madu pollen lebah dengan kelulut, okay. Yang ni produk kosmetik saya cerita tadi. Yang ni sachet, okay. Yang ni yang food bar, okay. Dia tak sama sikit dengan yang Dr. Wareni buat. Dia lebih pada untuk energy bar. Macam saya formulation memang untuk buat untuk kuruskan badan, tapi kita guna habis material yang bagus lah, okay. Lepas tu yang ni yang saya kata saya punya keterlibatan yang buat R&D lah, okay. Produk kuruskan badan belum lancar lagi. Kita baru cerita on the formulation. Kita nak fine tuning dia punya Formulation. Rasa dia buat kat kilang, nak bagi rasa, nak bagi tuning rasa, baru kita cerita on the scale up lah. Black garlic tu apa? Black garlic, okay. Bawang putih tahu tak? Bawang putih tahu. Okey, bawang putih biasanya kita panggil mati clove. Dia ada banyak-banyak. Sekejap, saya ambil bawang Bawang putih tunggal. Tunggal? Dia satu biji aja. Dia tak ada bawang putih. Dia tak ada banyak-banyak. Yang ni bawang putih biasa, ada mati clove. Okey, kita fahamlah yang kita masak kat dapur. Okey. Yang ni pula saya kena buka. Yang ni dia memang satu ulas je. Dia bawang putih juga. Dia bagi bawang putih tunggal, bawang putih lanang. Bawang putih hitam? Tak, bawang putih biasa dulu. Lepas tu kita buat fermentation, dia akan jadi hitam. Dan ni nanti yang hitam dah siap fermentation, saya masukkan dalam madu. Dia ada kelebihan dia lah. So boleh check on the internet lah kelebihan dia. Apa, bawang putih lanang Ya, atau bawang putih tunggal. Oh, lanang bunyi Jawa ni. Lanang. Dia ada jual dalam RM60 sekilo sekarang ni. Dulu murah. Tak jadi peminat tinggi, jadi mahal lah. So saya rasa itu je kot. Kalau Cik Razif, sekejap ada soalan sikit. Boleh. Ada Encik Nizam tanya, untuk hand sanitizer dengan gel tadi, ketahanan dia berapa lama? Ada expiry date ke? Ya, okey. Expiry dia saya pernah buat, kita panggil stability test lah. Saya buat dalam 1 liter, saya ketepikan lebih kurang dalam 50 ml. Saya biar je and put the date. So far dalam masa setahun tak ada pernah berkulat lagi. Cumanya along the time dia punya kandungan dia akan kurang sikit. The gel makin pekat. Kenapa? Ethanol tu akan evaporate. Dia dah naik, dah panas kan. Kalau panas dia akan start jadi pekat. Ethanol dah tak ada lah. Tapi biasa kalau 1 liter kita start pakai within a few months memang boleh habis. Takkanlah kita
nak simpan pula kan. Rugi lah dah beli. Saya Kita perasan pakai. ada jual lah kot dekat kedai. Dia punya gel base dengan ethanol tu dah jadi macam berlayer dah. Tu kenapa ya? Double layer tu dia tak buat mixing betul lah. Dia dah start separate. Tapi Bila start boleh digunakan ke atau tu dah tak valid dah jadi sanitizer? okey, cumanya nanti kalau kita sedut buah kat tangan dalam bentuk air, itu adalah alkohol, tak ada isu. Kalau tersedut yang pekat tu, mana dengan etanol tu dah kurang, dia tak berfungsi untuk nak bunuh kuman lah. Dia kalau Kacau kita nanti. shake lagi, shake dia boleh. akan bercampur balik tak? Boleh lah, Boleh, tapi boleh. cuma Elimination balik lah. tak start formulation tu. I see. Okay. Soalan tanya ni lah kat rumah Cik Razif. Ya, betul. Ni kat rumah saya. Sebab saya set up on the personal genome itself, memang tak ada related ni pun. Cumanya on the minat. Okay, bila mana ada masalah anak tadi, kita cuba nak selesaikan masalah orang pada masa sama. Bila nak beli sabun semua, tangan kan dah cepat menggelupar. So we explore tu untuk penggunaan awasal dengan kawan dengan family. So buatlah sikit-sikit. Equipment tu okay, ada yang saya beli direct daripada China, saya ada beli dekat Shopee. So kena tengok. Dan kalau kat Malaysia ni susah sikit lah. Cuma bear in mind barang-barang daripada China tu kena faham lah ketahanan dia. Tapi setakat ni Alhamdulillah lah, barang-barang ni almost kat 2-3 tahun lebih baru. Cepat lah pusing modal, baru rosak. Alhamdulillah. Propolis. Ya? Siapa tu? Propolis tu dah Dr. Rehan. Dr. Rehan. Saya nak share sikit pasal sanitizer. Sanitizer. Actually, the sanitizing capacity of the alcohol bergantung dia between 70 to 80%. Betul. Kalau misalnya macam Cik Razif cakap tu, dia punya tu dah meruap, hilang alkohol dia dah meruap, dia dah kurang daripada 70%, dia punya sanitizing capacity dah tak efektif. Maknanya sanitizer tu bukan lagi berfungsi sebagai sanitizer. So kalau dah alkohol tu dah kurang daripada 70%, dia dah tak patut diguna lah sebagai sanitizer. Kena hati-hati lah. So oleh kerana tu kadang-kadang bila kita guna prepare yang liquid tu, saya selalu more kepada 80%. Lebihkan sikit. Bila dia meruap, dia boleh turun Masih ada 70 lagi lah. ada 70. Jadi kalau kita boleh. kat lab kan, kita akan kadang-kadang kita prepare banyak dalam 2 liter 1 liter tu, kita kan tahu lah penggunaan kita akan guna dalam masa tertentu. But if pakai gel, dia punya meruap tu lambat sikit lah. That's why Cik Razif pakai gel tadi. So tak boleh lah terlalu lama, dia pun meruap juga tapi kadar dia rendah. Bukan tu Dr. Nas, saya kata tadi, once you dah buat atau you dah beli, janganlah simpan lama-lama. No point you buat kan atau you Tapi beli. kan Cik Razif, tapi kan kita ada letak propolis dalam tu kan. Betul. Propolis kan ada bersifat antibakteria juga. Dia ada bersifat antibakteria, antifungus, macam-macam. Jadi walaupun ethanol tu dia vaporize, tapi masih ada lagi propolis dalam tu yang akan melindung kita juga disebabkan dia punya antibakteria, fungsi antibakteria tu dalam. Cuma bear in mind Kak, kita letak berapa persen je tadi? Ketakut dia punya ketahanan capacity, bukan capacity untuk nak buat protection tu mungkin dia tak capai perlindungan 100%. Contoh, maybe dia effective on the 40 or 50% je. Sebab kuantiti dia kita guna sikit. That's why kita guna combination. Ada ethanol, tapi dari segi on the ketahanan produk tu sendiri tak dinafikan, tak ada benda pun boleh hidup kalau ada ethanol. Cumanya kita jangka hayat tu sendiri dan make sure produk yang kita beli atau kita buat, that's why kita buat homemade. Bila homemade yang bagusnya kita tak perlu buat kuantiti besar. Kita boleh buat kuantiti kecil based on capacity. Let's say kita nak pakai dalam masa 3 bulan ataupun sebulan. So kita planning lah kita punya ni. So kalau yang masalah yang dia dekat MOQ yang kat kilang tu kena check betul-betul lah. That's why dia prefer dia akan letak preservative. Bila letak preservative kita faham lah kalau terlebih dosage ke apa ke, itu yang kacau sikit. Tapi the formulator semua, kalau we have a knowledge, we can demand lah
apa benda kat dalam, apa kebaikan, apa bahaya dia. So everything ni have a knowledge. Okay. So Ya, betul Cik Razif kata tu, bila buat sini kita tahu bila masa dan jangka masa yang kita nak guna kan. Bila kita beli kat luar, yang dekat shelf tu kalau dah lama, yang stok lama, belum tentu lagi dia tu act sebagai sanitizer sebenarnya. betul. Ni propolis tu ambil kat mana? Ha? Propolis? Propolis ambil kat mana? Saya punya stok ke? Soalan? Daripada sarang ke? Sarang lah yang saya tunjuk tadi, yang berketul hitam tu. Lepas tu saya proses jadi ekstrak. Lepas ekstrak tu baru saya guna untuk produk. Oh, okey. Orang panggil apa tu? Lilin. Tak, propolis. Bukan. Bisa lain. Propolis Lilin tu wax. Okey. Saya baru belajar je ni. Oh, baru belajar. Tak, saya share sikit. Stay ada masa atau macam mana ni? Oh ya, kita dah boleh sikit lagi. Sikit lagi sebab saya tak sikit je lagi. Masa kecederaan ni, kecederaan. Masa kecederaan. Okay. Propoli apa yang terbaik? Okay, saya cerita ni dulu. Baru saya cerita on the. Okay, kalau kita tengok dalam sarang dia, right? Dan sarang dia, ini adalah bentuk propolis. Propolis yang kantung ni is propolis. Jari-jari propolis. Kalau kita koyak plastik on surface pun propolis. Torsica lagi banyak. Ini ada pada saya tadi saya kata untuk Itama kena check bila kita harus propolis, adakah kita mengganggu production nets madu. We need to choose lah. Janganlah sampai menyusahkan dia pula. Kalau Torsica tak ada isu, kalau kristal lagi tak ada masalah. So ni adalah bentuk propolis. Dalam ni pula nanti, dalam kantung madu ni, dia akan ada dua je, bee bread ataupun madu. So belah luar is propolis, belah dalam it can be honey, it can be propolis. Okay, so ini adalah dia punya yang dia convert. Okay, dia akan ambil dia bunga, dia akan jadi roti lebah. Dia ambil nektar, dia akan jadi madu. Dia akan ambil resin, dia akan jadi propolis. So soalan tadi apa? Ulang balik. Propolis apa yang paling baik? Yang terbaik. Propolis apa yang terbaik? Semua propolis terbaik. Tak ada masalah. Ya, bukan. Dia punya, kalau ikut kajian, dia punya konten propoli tu Tak ada kajian lagi, antara satu sama lain kan? Tak ada kajian lagi. Ada dia orang keluarkan dia punya yang lepas tu. Dia ada baca satu tu, dia kata certain propoli tu lebih dia punya konten dia. Jadi itu yang itu yang terbaik itu apa yang ada tak? Dia pada pandangan saya bila kita buat sampling ada setengah paper tu dia tak salah, dia betul. Bila dia buat perbandingan, dia akan tengok contoh dia akan buat perbandingan Apicalis, Itama, Torsica, and then dia go pada source balik. Pada saya paper dia tak salah, betul. Tapi bila kita tengok keseluruhan, yang membuat propolis itu terbaik bergantung kepada jenis-jenis raw material yang dia ambil. Pokok apa, material apa, resin apa, dan kita tak boleh kata certain propolis yang lagi terbaik. Kita cumanya analogi kita kata macam ni je. Ayam hutan dengan ayam kampung, ayam hutan lagi best. Kenapa? Sebab kawasan dia tak tercemar, dia ada lagi banyak benda-benda yang terjaga. So analogi pun sama juga. Kalau kita bela regardless spesies Itama ke Torsica ke dalam kawasan yang dekat bandar, dekat kampung atau dengan kawasan hutan, dia punya kualiti propolis akan berbeza. Tapi tak bermakna propolis semua tu kita nak kena anak tirikan. Semua benda okey, tak ada masalah. Sebab in the end nanti kita punya portion tu nanti bukan bergantung kepada propolis tu sahaja. Dalam resepi produk hiliran kita ada banyak. Kita boleh masuk on the herbal, kita boleh masuk on the untuk buih ke apa ke. Yang penting kita kena tahu apa yang kita kena nak buat. So tak ada masalah. Sebelah tempat saya ni ada kandang lembu. Kandang lembu, okey. Dia menjejaskan ya. Okey, kena ingat dalam 1,000 atau 10,000 kelulut, dia tak akan semua pergi ke situ.
dia akan ada satu dilution. Maybe ada certain material or mineral, dia akan ambil kat kandang lembu, tapi tak bermakna 10,000 ekor akan pergi ke sana. Right. So kita tak tahu. At least Tuan Hamid ni kena buat perbandingan lah, your punya propolis. Kalau kita nak buat citation untuk jurnal tadi as a general tak ada isu, tapi bila kita nak banding dengan propolis kita kena banding data yang sama pada jurnal tu sendiri, baru kita tahu propolis kita kat mana. Tapi baik iman certain kajian melibatkan kos lah. Kalau rasa macam it's not the urgent matters ataupun tak ada melibatkan bahaya, let's say kalau kita buat produk, orang letak propolis kat produk tu, dia tu kulit dia luka ataupun eczema terus, need to check lah. Kalau kita pakai any propolis yang lain pun atau kita punya, kita letak kat kulit tak ada masalah, sionuria tak perlu risau lah. Ni pendapat personal saya. Tapi apa yang Tuan Hamid cakap tu pun tak ada masalah. Kita bila kita buat satu benda, kita kena ada reference, kena ada rujukan. So maybe kita lemah dari segi yang tu, kita kena buat rujukan kepada saintis-saintis yang terlibat lah. Tak ada masalah. Mungkin Encik Razif, kalau kelulup tu diletakkan dekat mana-mana monocrop, mungkin dekat situ kita boleh identify lah agaknya resin yang kelulup tu ambil kan. Tapi kalau the issue is multifloral, radius dan 1 kilometer, kita banyak parameter kita nak study. So how kita nak make sure kita nak buat ID, resin pokok ambil, kita kena buat metagenome study, plant metagenome, kita kena tahu all the details hingga DNA yang dia ambil tu daripada pokok mana, kita boleh ID. Yes, dia boleh buat, tapi kos dia tinggilah. Adakah berbaloi kita buat, kecuali ada researcher buat pukul rata, dia buat general statement, baru dia boleh buat macam Tuan Hamid cakap tadi. Should be no problem. Bagi saya, as long tak mendatangkan mudarat yang besar, so nak tag paper pun boleh, tak nak tag paper pun boleh, tak ada masalah. Ada isu. Hamid. Ya ke? Tuan Hamid ke Tuan Muhammad Dan? Maaf tadi. Muhammad Dan. Oh, sorry. Maaf Tuan Muhammad Dan tadi. Ini yang bela lembu ni orang Indon ni. Dia dah komplain lah. Muhammad Dan banyak dah produk tu. Adalah ni. Tuan Hamid seduk madu ke? Dalam rumah tu nampak gambar. Tu pakai topi. Ya, baru dapat line ni, terlewat sikit je attend. Tak apa Tuan Hamid, nanti kita akan sharekan slide dengan video tu, sebab mohon maaf ada kawan-kawan kelulup memang PM Presiden dia tak dapat masuk sebab kapasiti kita penuh. Nanti saya dah cakap dekat Presiden JBIS, kita akan sharekan video dengan slide, harap-harap boleh tengok lah. Buat video apa ni semua bagus memang terbaik lah. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Hamid. Ni Presiden UKP ni, orang lama ni. Tadi boleh lah tengok kelulup saya dekat rumah ya. InsyaAllah. Ni kalau saya balik Kuantan, insyaAllah. Sekarang tak boleh balik ni. PKP pula. InsyaAllah kalau balik nanti boleh tengok. InsyaAllah. So ni soal Abang Hamid dekat mana? Abang Hamid. Saya Hamid tu nama ayah saya, Rahman tu nama saya. Depan tu dari Hamid Rahman tu. Memang lah. Mana tu? Tuan Rahman, Tuan Rahman. Rahman Otai dekat Pahang ni. Dia Presiden PUKP. Tuan Rahman ikut orang putih, dia letak nama bapak dia. Dia orang lama, askar. Payah pun ada. Okey, tengok yang Cik Muhammad Afiq ni. Afiq bagi tahu memang betul. Dia ambil masa dengan kos lah. Okey, metagenome ambil masa dan bajet. Okey. Lepas tu tuan saya kata nak tanya kalau popular dicairkan alkohol sudah digunakan sebagai peredaran. Boleh, tak ada masalah. Tapi terus terang pengalaman saya, bila kita buat popular dalam etanol, dalam alkohol, orang banyak tanya, alkohol ni halal ke tak? Nak keluar alio, nak close seal, nak close deal, amuh dekat 2 jam, belum tentu orang tu nak beli sebab masalah kat alkohol. Bagi saya, kalau boleh cari benda yang tak mendatangkan kontroversi pada orang. Bila kita cerita bahan, orang dah banyak tanya, penat kita nak explain, dia kita marah, bergaduh pula. Kalau macam saya guna minyak, and then orang tanya, minyak ni bahaya tak? Minyak masak bahaya ke? Agak-agak minyak masak boleh bawa mati tak? So bila kita tanya balik soalan dekat dia kata oh betul juga, tak ada masalah. Okay, tak kisah, tak ada masalah nak guna alkohol. Sebab the best thing
untuk concoction yang bawa tarik any extract is alcohol. Tapi masalah orang Melayu kita ni faham lah kan, bila guna alkohol ni banyak tanya lah pula lah, so banyak cekadak, letih kita nak explain sampai berbuih sampai bergaduh lah. Cuba elakkan lah, kecuali kita dah ada publication paper, journal complete set, tak ada isu, tak ada masalah. So okay, Cik Saharif Sudah ada tanya, cairkan dengan teknik rendaman minyak je ke? Tadi saya tunjuk ada dua tadi, oil base dengan water base tadi. Tapi tak apa, kita sharekan dengan slide. Anything email, saya buka balik saya punya email, mungkin orang ni ada yang baru masuk, dia boleh ambil email dengan phone saya. Bila dah dapat slide tu, anything nak tanya nanti bagi tahu, tak ada masalah. Okey, ini saya punya nombor telefon dan email lah. Okay. Ada lagi ke soalan untuk Encik Razif hari ni? Razif, yang untuk distillation tu Encik Razif akan terang sikit ke? Okey, distillation tu macam ni. Siapa tanya soalan tadi? Saya Ashraf. Okay, distillation tu actually Ashraf lagi power pada saya distillation. cumanya konsep distillation ni dia lebih pada untuk dapatkan essential oil dengan hydrosol water, okay, air hydrosol, dan kebanyakan orang pakai untuk benda-benda yang ada aromatic compound, contoh daun lemon matal, gaharu. Cumanya bila saya dapat access that teknologi, saya cuba apply dekat propolis, dan bau tu essential oil memang tak dapat aerosol, tapi dia bawa aromatic compound, ada bau tu. So kita instead of kita guna air untuk buat ini produk, kita boleh guna hydrosol tu, should be no problem. Saya nak explain detail, saya bukan expert. Cik Ashraf tu one of the pegawai madi dekat distillation dekat Linggi, dia lagi expert lah. Cumanya kita bila kita nak explore new teknologi, kita memang cari yang terdekat, yang existing teknologi, kita guna new material. So the moment kita dah dapat, baru kita buat study lah. Kalau kita nak explore new teknologi dengan new material, memang sampai kiamat pun tak jumpa. Right, so kita guna yang terdekat. So maybe buat masa ni saya tak ada data lagi lah. Okay. Okay, saya rasa kita dah lebih masa daripada yang kita sepatutnya hari ni. Tapi tak apa, banyak ilmu yang bermanfaat kita dapat hari ni. Okay, sebarang pertanyaan lagi boleh emailkan kepada saya juga, ataupun ke email direct kepada Encik Razif. Dia ada kongsikan email dan phone number tadi. Okay, insyaAllah saya akan sharekan juga slide dan juga rakaman video untuk session hari ini kepada siapa yang dah dropkan email tadi. Okay, sekarang saya nak mohon tuan-tuan, puan-puan untuk buka kamera sebab kita nak ambil gambar untuk semua orang. Cantik hari ni, tile penuh. Background tak cantik? Tak apa. Raja nampak muka. Okay, semua dah buka. Cik Ashraf. Cik Ashraf dah buka. Cik Taufik. Set rambut dulu sikit. Tak nampak muka je Ashraf. Thank you Encik Razif. Apa lalu? Cik Amirul. Dego. Ashraf makin handsome lah. Ui. Okay. Terima kasih Cik Razif. Lama tak jumpa. Okay, semua ada. Dapat Cik Dego. Puan Faridah. Ada apa? Cakap terima kasih. Hai, agak muka nak tengok. Dah buka kan kamera ni? Okay, sekejap ya. Alright, okay, ready semua? Tengok kamera. Okay, in 3 1, 2, 3, senyum. Okay, lagi sekali. 1, 2, 3. Alright, terima kasih semua. Saya ucapkan penuh yang stay dari mula sampai akhir hari ni. Terima kasih juga semua. Betul-betul peminat kelulut semua ni. InsyaAllah kalau ada program lagi kita akan
jemput tuan-tuan perempuan lagi untuk Thank you Razif. All the best. terima kasih semua. Puan Ain, aku boleh tak share biar dia dengan selamat Lagi Boleh boleh follow kita punya bioekonomi nanti senang lah share. atau Instagram. Gambar kita ada share juga kat sana. Follow bio ya. Ain mungkin boleh cakap pasal kesom esok. Okay, esok kita ada satu lagi program teknikal Tech Network kita panggil. Nanti kita akan emailkan juga kepada tuan-tuan perempuan mengenai program esok. So, sekiranya bermanfaat, tuan-tuan boleh join juga ke program esok. Nanti saya tulis di chat room ya untuk Facebook, social media, bioeconomic creation. Okay, itu saya akhiri program kita hari ini dengan Assalamualaikum dan stay safe semua. Jaga diri. Terima kasih. Bye. Waalaikumsalam. Bye.